Bukan kita suruh buang macam tu. Tak ada. Kita minta berlakulah adil. Dakwalah sama orang lain yang terlibat. Hari ini Hakim Nazlan jelas sekali hari ini bahawa bila Mahathir arahkan dia menggantikan Hakim Sufian Raza, ada sebab. Kes ni sepatutnya didengari oleh Hakim Sufian Raza. Hakim Sufian Raza ditukar semata-mata kerana kenyataan yang dikeluarkan oleh Bar Council yang mengatakan bahawa Hakim Sufian Raza ada konflik of interest kerana adik dia adalah merupakan esko kerajaan negeri Pahang. Tak ada kena-mengena pun. Kalau tanya dengan banyak hakim-hakim, tak ada soal konflik of interest. Tetapi Hakim Sufian Raza baru seminggu ditukarkan, digantikan dengan hakim yang tak ada pengalaman langsung. Tak ada pengalaman langsung. Hakim Nazlan Ghazali tak ada pengalaman mengendalikan kes jenayah. Tiba-tiba terus ambil kes jenayah berprofil tinggi. Sekarang baru kita tahu kenapa. Rupa-rupanya bila dia buat judgement, dia katakan Datuk Seri Najib bersalah bila mana dia sendiri ada niat menubuhkan SRC International. Itu pun dah salah. Rupa-rupanya hari ini dah terbukti ada email, ada surat, ada koresponden yang membuktikan dia terlibat selaku Head of Legal and Corporate Affairs Maybank, selaku Company Secretary Maybank, selaku General Counsel Maybank. Dia terlibat memberikan cadangan untuk SRC ditubuhkan. Macam mana hakim yang cadangkan SRC ditubuhkan tu kau angkat menjadi hakim, dia pula putus Najib salah satu sebab dia punya niat tubuhkan SRC, sedangkan kau tahu engkau sendiri terlibat menubuhkan SRC. SRC ditubuhkan bila mana Maybank nak pinjam 6.2 bilion daripada SRC ni, YMDB nak pinjam duit daripada Maybank untuk membeli Tanjung Holding Limited milik Ananda Krishna, kroni Tun Dr. Mahathir. So macam mana kau nak buat aku percaya bahawa Najib ni tak betul? Sedangkan bukti-bukti hari ni dah jelas lagi bersuluh. Sepatutnya hari ini yang didakwa ialah Hakim Nazlan. Bila Hakim Nazlan didakwa, maka pertuduhan ke atas Datuk Seri Najib kalaupun tak nak digugurkan, ianya wajib dibicarakan semula di hadapan seorang hakim yang tidak bias, hakim yang tidak ada personal conflict of interest. Nazlan nyata ada conflict of interest. Belum lagi pendedahan daripada blogger Perikatan Nasional Raja Petra. Dia mengesahkan bahawa Nazlan menerima 2 juta ringgit. Daripada 2 juta ringgit ini, 1,36,127 ringgit 40 sen telah dimasukkan dalam akaun Maybank Nazlan melalui 11 transaksi. Kenapa Nazlan tak didakwa sampai sekarang? Kenapa wanita yang mengugut tim Lesnar, boyfriend dia, kalau you tak belikan I rumah bernilai 10 juta US dollar, I akan dedahkan penyelewengan yang you bantu Jolo. Dia tahu. Dan dia settle dengan, dia kata tak apa, saya akan pulangkan balik aset ni. Boleh kau dah buat kerja jenayah, kau pulangkan aset, settle case? Boleh. Is that fair? Benda ni satu Malaysia dah tahu, satu dunia dah tahu. Satu dunia dah tahu. Macam mana kita nak terima kalau misalnya Zeti didakwa, kalau misalnya Muhammad Nur Yaakob didakwa, Nick Faisal didakwa, Jolo didakwa, Datuk Najib didakwa. Okey, fair. Bicara kan semua orang. Kita nak fairness. Bukan hanya mahkamah ni mesti adil, tetapi mesti dilihat melakukan keadilan. Sekarang orang tak nampak keadilan tu berlaku kerana
ada orang yang tidak didakwa. Ini dipanggil sebagai selective prosecution. Ini dipanggil sebagai malicious prosecution. Kes Datuk Zahid, dia terima sumbangan dana politik daripada UKSB. Mahathir terima daripada UKSB. Muhyiddin terima daripada UKSB. KJ terima, Isyamuddin terima, tapi yang lain terima, itu dianggap dana politik. Nah, yang Datuk Zahid terima, itu dianggap sebagai rasuah. Adil? Rakyat bukan bodoh tau. Rakyat boleh menilai. Rakyat boleh menilai. Apatah lagi hari ini, pertuduhan tukong kali kong. Pertuduhan Dato' Najib terima rasuah walaupun 3 tahun selepas dia meluluskan pinjaman kepada SRC untuk pinjam duit kuat. Tetapi hari ini bukti terkini menunjukkan bahawa duit ini bukan duit kuat dan duit SRC tak ada langsung masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Sebaliknya, duit 42 juta yang masuk dalam akaun Datuk Seri Najib adalah merupakan duit Putra Perdana Development yang dipinjam daripada Maybank, yang seorang pegawai Maybank mengesahkan Nazlan tahu tentang pinjaman PPD yang dibuat oleh Putra Perdana Development daripada Maybank. Nazlan tahu, and yet he sent Datuk Seri Najib to prison for 12 years. Kalau campur jalan berasingan, jadi 72 tahun penjara dan denda 210 juta. Macam mana kita nak percaya sekarang ni daripada duit yang daripada Putra Perdana Development masuk dalam akaun Najib 42 juta, 27 juta ditransfer ke SRC, kemudian 5 juta lagi ditransfer ke SRC. Yang lagi 10 tu yang Datuk Seri Najib gunakan untuk CSR, bagi duit untuk masjid, bagi untuk anak yatim dan sebagainya. Dah terbalik dah. Pertuduhan itu pun dah salah. Pertuduhan itu pun dah salah. Pertuduhan Datuk Seri Najib terima duit rasuah, duit SRC kan, dipinjam daripada kuat, masuk dalam akaun Najib. Terbalik kot, sebenarnya duit Najib masuk dalam akaun SRC. Macam mana sekarang ni? Macam mana? Dunia dah tahu dah ni. Dunia dah tahu. Dan dunia nak tanya apa Perdana Menteri buat. Ketika dia jadi Perdana Menteri, dia tak boleh bagi keadilan kepada mantan bos dia sendiri. Dia tak boleh bagi keadilan pada bekas Perdana Menteri. Kalau bekas Perdana Menteri tak boleh dapat keadilan ni, apa akan jadi pada rakyat biasa? Tolong jawab. Macam mana aku nak percaya Datuk Seri Najib tak dianiaya? Kalau Datuk Seri Najib didakwa, orang lain yang celaka ni dapat beratus juta pun didakwa, okey, it's fair. It's fair, kita boleh terima. Orang kata macam ni tu, apa ni, Hakim Nazlan ada conflict of interest, tapi kes tu dipergi ke Mahkamah Rayuan masih mengekalkan. Tak boleh. Bila Hakim Nazlan ada conflict of interest, maka keputusan dia tu tak boleh diguna pakai. Kes ini perlu dibicarakan semula atau digugurkan. Tapi Mahkamah Rayuan mengekalkan. Tak boleh. Tak boleh. Sekarang dah fix. Mesti dibicarakan semula di hadapan hakim yang terus, yang tidak ada conflict of interest. Ini hakim ni, kalau betul lah seperti mana yang diperkatakan oleh Raja Petra, 2 juta dia terima. Dia pun terima duit daripada Jolo. Kau rasa dia boleh berlaku adil? Macam mana bro? Cuba kau bayangkan. Dia pun terima duit, Zeti pun terima duit, Nur Muhammad Yaakob pun terima duit, Nik Faisal pun terima duit, Jolo lagi lah bapak terima duit. Seorang pun tak didakwa, satu je kambing hitam, Najib Razak. Adil ke? Adil tak?
Simple je. Aku tak cakap bahawa kita kena lepaskan Dato' Najib. Tak. Aku cakap berikan keadilan. Dan perlu mahkamah ni perlu dilihat adil. Kalau kau tak buat benda ni, siapa nak percaya institusi kehakiman? Itu sebab jangan pandang apa yang kita pandang ini sebagai penghinaan kepada institusi kehakiman. No. We want the judicial system to be clean and to be seen clean. To be seen fair to everybody, not only UMNO leadership. Mesti fair dengan DAP, mesti fair dengan semua parti politik, semua rakyat, tak kira orang politik ke, rakyat biasa ke, mesti ada satu sistem undang-undang yang sama. Tapi kalau Presiden UMNO kena, kita anggap okey, ini rasuah. Bila pemimpin yang pro Mahathir, pemimpin yang pro Muhyiddin, ini kita anggap political donation. Boleh ada dua sistem set undang-undang yang berbeza. Boleh. Boleh ada dua definisi rasuah dengan political funding yang berbeza. Tak boleh. Tak boleh. It's not fair. Bukan kita suruh buang kes. Macam mana mereka melantik Tommy Thomas, walaupun 60 saksi pendakwaan sudah dibariskan, 25 sudah dipanggil. Last kali apa jadi? Kes Wang Eng, walaupun Ketua Hakim Negara pun dia dah letak Tan Sri Richard Malanjun, yang selepas bersara terus naik satu pentas dengan DAP di dalam pilihan raya negeri Sabah. Terang-terang ada political inclination terhadap Pakatan Harapan. Bukan kita suruh buang macam tu. Tak ada. Kita minta berlakulah adil. Dakwalah sama orang lain yang terlibat. Bila dakwa semua sekali, baru kita akan tahu sebenarnya the main culprit ialah Jolo. Dan nama Dato' Sri Najib hanya digunakan